Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati lagi dikasihi Allah, anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Mansur dalam rancangan Motivasi Pagi terbitan Hajah Mazlina Ismail. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara iman kita, perteguhkan iman kita, hidup kita dengan iman, mati kita dengan iman, kita dibangkitkan sebagai orang yang beriman bersama dengan kekasih kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, bagaimana dengan Syawal? Hari ini 16 Syawal. Kita ada lebih kurang 14 hari countdown untuk melaksanakan ibadah puasa sunat 6 Syawal. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang sedang berusaha untuk menghabiskan ataupun memulakan ibadah puasa sunat 6 Syawal dan mendapat ganjaran seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama mereka yang berpuasa sepanjang tahun. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita masih membicarakan berkaitan dengan istiqamah. Ni tuan-tuan, bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak ujian, dugaan dan cabaran yang kita lalui. Yang penting kita sentiasa mengikhlaskan hati kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada pagi ini saya nak kongsikan kisah yang mana kisah ini di antara kisah yang masyhur berkaitan dengan penulisan kitab Matan Zubat. Kitab Matan Zubat ini disyarahkan dalam Radio IKIM. Alhamdulillah, moga-moga semua pendengar mendapat manfaat insya-Allah daripada rancangan berkaitan dengan fiqh yang menguraikan Matan Zubat ini. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kitab Matan Zubat ini dikarang oleh Syekh Ibn Ruslan. Syekh Ibn Ruslan ini dia karang Matan Zubat ini dalam bentuk nazam. Nazam ni kalau kita nak faham orang Melayu kita dalam bentuk syair lah. Dalam bentuk syair tuan-tuan kan. Jadi supaya apa? Supaya mudah dibaca, mudah dihafal dalam lenggok lagu. Jadi bila dia mudah dibaca, dihafal dalam lenggok lagu ni, mudahlah faham. Kemudian nak syarah, nak ingat tu akan lebih mudah. Jadi Imam Ibn Ruslan ni tuan-tuan, dia tulis kitab ini. Dia tulis Matan Zubat ini. Dalam kitab Matan Zubat ini dia ada mengandungi mukadimahnya, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh dan juga ada perbahasan tasawuf. Dan kitab ini sangat sesuai dipelajari oleh mereka yang mubtadi', yang ingin mengenali hukum-hukum berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Okey. Yang menariknya tuan-tuan, dalam kisah yang masyhur yang diceritakan berkaitan dengan penulisan Matan Zubat ini, ketika mana Syekh Ibn Ruslan dia selesai menulis Matan Zubat ini, dan ketika itu dia berada di atas kapal dalam suatu pelayaran. Jadi ketika mana dalam kapal ni, dalam pelayaran ni, beliau telah mengambil kitabnya ini. Kemudian dia buat apa? Dia pergi ke tepi kapal, kemudian dia siat-siat, dia koyak-koyakkan tuan-tuan. Dia ambil kitabnya ni, dia koyak-koyakkan helaian-helaian tadi menjadi cebisan-cebisan. Kemudian dia, orang kata seolah-olah macam dia hanyutkan ke dalam lautan, dia buang ke dalam laut dengan hanya semata-mata satu niat. Apa niat dia? Jika kitab penulisannya ini ditulis dengan hati yang ikhlas,
maka ia akan memberikan manfaat baginya, dan yang membacanya nescaya katanya Allah akan mengembalikannya ke daratan melalui ombak laut itu. Dan sekiranya penulisan kita ini tidak ikhlas dalam penulisannya, maka biarlah ianya larut dalam lautan buat selama-lamanya. Penumpang ataupun mereka yang berada dalam kapal ini, dia tengok Imam Ibn Ruslan ini buat perbuatan tersebut. Maksudnya dia mengoyak-oyakkan, mencari-cari kertas tadi, kemudian dihanyutkan. Mereka menghalang. Tetapi Imam Ibn Ruslan tetap buat seperti itu, tuan-tuan. Dia robek, kemudian dihanyutkan ke kertas-kertas tadi, ataupun yang dia robek ataupun dia koyak-koyak, disiap-siap tadi, tuan-tuan. Kertas tadi semula di tepi pantai dalam keadaan baik. Malah bukan sekadar dalam keadaan baik, tidak basah dan tidak pula dirobek-robek. Ia terdampar di sebuah negara yang mana pengikutnya juga negara tersebut yang bermazhab Syafi'i, dan kemudian kitab ini telah menjadi terkenal, dikagumi penulisannya. Kemudian kitab ini, tuan-tuan, tersebar sehingga kan daripada Matan Zubat ini terbitnya banyak syarah-syarah ataupun kitab-kitab yang disyarahkan. Antaranya Ghayah Al-Bayan fi Syarah Zubat Ibn Ruslan, kan antaranya kitab Mawahib Asyam As-Samad fi Hafz Al-Afaz Al-Zubat, dan juga banyak lagi kitab-kitab yang mensyarahkan berkaitan dengan matan Zubat. Apa yang saya dan tuan-tuan boleh ambil istifadah daripada kitab ini? Cuba kita bayangkan bagaimana Imam Ibn Ruslan dia karang kitab ini susah payah. Susah payah, tuan-tuan, bukannya mudah. Dengan susah payahnya tadi, kemudian bila dah siap, dia boleh robek-robekkan kitabnya tadi, dia koyak-koyak, siap-siapkan, kemudian dia hanyutkan ke dalam lautan, semata-mata dengan niatnya tadi untuk mencari keikhlasan. Malah yang saya sebut tadi, anehnya kitab ini dijumpa dalam keadaan sempurna. Bukan orang kata koyak-koyak tadi, tak, sempurna, malah tidak basah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan berapa tinggi nilai keikhlasannya tadi, sehinggakan kitab tadi telah dimanfaatkan zaman berzaman, sehinggalah kepada zaman kita hari ini juga dibaca, tuan-tuan, di pondok-pondok, malah dalam radio IKIM pun dibaca kitab Matan Zubat ini, dijadikan sebagai satu pengajian secara online alam maya, tuan-tuan. Masya Allah. Apa yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa inilah pentingnya keikhlasan dalam kita hendak beribadat dan istiqamah dengan sesuatu perkara. Sekiranya kita istiqamah dengan sesuatu perkara itu dengan niat yang ikhlas, kita yakin dan percayalah bantuan Allah itu pasti akan hadir untuk kita, dan jalan-jalan kita itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk istiqamah dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, marilah kita pastikan diri kita ini benar-benar ikhlas untuk mencari keredaan Allah, seperti mana kita diajar juga sepanjang bulan Ramadan. Man qama ramadana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, semata-mata untuk kita mengharapkan keredaan Allah, kita mengharapkan perhitungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang kita harapkan, keampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa kita. Moga-moga sedikit perkongsian berkaitan kisah keikhlasan Imam Ibn Ruslan ini dalam penulisan matanya tadi dapat manfaat dan pedoman kita bagaimana kita nak istiqamah dengan amal-amal kita, tak lain dan tak bukan, maka perlulah kita mulakan dengan niat yang ikhlas, dan moga-moga Allah bantu kita untuk kekal dalam kebaikan, insya-Allah. Aku qauli hadza. Motivasi